terlibat sebagai pemeriksa kertas. Jadi sepanjang memeriksa kertas 2 minggu tu, pemeriksa kertas ni dikecualikan daripada melakukan PDPR. So maybe 2 minggu tu cikgu tak akan buat kelas sebab sibuk dengan marking kertas. Jadi kebanyakan subjek ramai cikgu awak terlibat jadi pemeriksa kertas. Jadi sepanjang 2 minggu tu awak akan ada latihan sajalah, tak ada ke kelas PDPR. Tu yang cikgu buat kelas tiap-tiap malam tu sebab nak kejar silibus. Sebab nanti lepas ni nak tinggal awak 2 minggu tu. Okey. Kita buka slide. Nampak tak slide cikgu? Dia nampak tak slide cikgu? Belum cikgu. Belum lagi. Nampak dah. Okey, nampak dah Amira Afrina nampak tak slide cikgu? Nampak dah cikgu. Okey, nampak dah. Okey, alhamdulillah. So kita boleh mulalah Okey, so malam ni kita akan masuk muka surat 84. Okey, iaitu gutasi dalam tumbuhan Okey, gutasi dalam tumbuhan. Okey, sekejap cikgu tukar highlighter. Okey. So apakah gutasi? Gutasi ni ialah rembesan titisan air melalui struktur khas di bahagian hujung urat daun tanpa melibatkan bahagian stoma akibat tekanan akar yang tinggi. Bila cikgu baca macam ni dan awak tengok pula gambar, mesti awak kata embun. Sebab ramai pelajar kata gutasi ni embun. Okey, embun lain embun. Ni gutasi. Okey, bukan embun ni cikgu nak perbetulkan tanggapan awak. Gutasi bukan embun. Gutasi ni apa? Gutasi ni ialah rembesan titisan air. Keluar, okey, air keluar. Sekejap, tukar pen. Okey, air keluar ni, titisan air ni. Okey, titisan air keluar melalui struktur khas. Dia keluar dekat tepi-tepi ni. Dia tak keluar dekat stoma. Boleh dia tak keluar dekat stoma. Dia keluar dekat tepi-tepi ni, iaitu struktur khas di tepi-tepi hujung daun. Kenapa dia macam tu? Sebab tekanan akar yang tinggi. Apa maksud tekanan akar? Maksudnya pokok ambil air banyak dekat akar. Air masuk dalam akar. Tekanan akar yang tinggi ni maksud dia air ditarik masuk dalam akar terlalu banyak. Maknanya dalam pokok ni ada banyak sangat air. Maknanya ada banyak sangat air. Maknanya dalam pokok tu ada terlalu banyak air. Okey. Jadi gutasi berlaku apabila tekanan akar adalah sangat tinggi dan kadar transpirasi rendah. Maksud dia macam ni. Okey, so cikgu beralih dulu. Okey, jadi maksud dia macam ni. Kenapa gutasi ni boleh berlaku? Sebab tekanan akar tu terlalu tinggi. Apa maksud dia? Iaitu air dari tanah masuk ke dalam salur xilem akar secara osmosis terlalu banyak. Maknanya pokok ambil air banyak sangat. Ambil air. Sedangkan kadar transpirasi dia rendah. Pokok ambil air banyak. Sedangkan transpirasi rendah. Iaitu sedangkan kehilangan air dari stoma daun ke persekitaran dalam bentuk uap air adalah rendah. Awak faham gini ke? Macam gini. Macam contoh cikgu bagi contoh. Kita minum banyak air tapi tak kecing. Tu maksud dia. Minum banyak air tapi tak kecing. Jadi maksudnya pokok ambil banyak air sedangkan kadar air yang keluar daripada pokok rendah. Maknanya air ambil. Tapi air yang keluar daripada daun sikit. Ambil air banyak tapi keluar air daripada daun tu sedikit. Maka terpaksalah pokok tu melakukan gutasi. Apa dia gutasi? Iaitu dah air banyak sangat. Air pula tak keluar melalui stoma. Maka terpaksalah air ni dikeluarkan di struktur-struktur khas di tepi-tepi hujung daun. Kalau transpirasi, air keluar melalui stoma.
Tetapi sebab transpirasi tu rendah, air yang keluar daripada daun tu rendah, maka terpaksalah dia buat gutasi, iaitu air akan dikeluarkan di hujung daun, iaitu struktur khas di hujung daun. Jelas ke? So awak nampak dah, di hujung dia keluar. Di hujung. Dia bukan dekat stoma. Kalau stoma dia ada di kawasan daun ni. Di bawah, di epidermis bawah daun. Kalau stoma. Yang ni dia terpaksa keluar dekat hujung. Kenapa? Sebab pokok ambil banyak sangat air. Sedangkan air keluar sikit. Terpaksalah dia buat gutasi. Okey? Keadaan ini selalunya berlaku pada waktu malam dan awal pagi. Awak pun kata, tu cikgu malam dan awal pagi, embun lah. Bukit Embun ni Bukit Embun. Okey? Jadi kenapa transpirasi rendah? Awak kan dah belajar transpirasi rendah kalau tak ada stoma terbuka. Bila stoma terbuka, air keluar melalui stoma. Jadi awak nampak tak? Katakan awak ni siram pokok banyak sangat. Awak siram pokok malam. Ataupun awak siram dekat petang dekat malam dah awak siram pokok banyak sangat. Lepas tu malam dah jadi bila malam, stoma tak terbuka. Air banyak akan ambil. Jadi terpaksalah awal pagi dia terpaksa buat gutasi, iaitu dia akan keluarkan air yang berlebihan tu. Faham ke? Okey, jadi apabila udara persekitaran mempunyai kelembapan yang tinggi ataupun awak siram pokok juga, awak beri air kepada pokok, awak siram pokok sedangkan hari hujan, hari mendung, maknanya kelembapan tu tinggi, air banyak dah di luar. Air di persekitaran tu banyak dah di luar. Tapi awak siram juga pokok. Jadi akar pun ambil air. Air pun jadi berlebihan. Sedangkan transpirasi rendah. Jadi terpaksalah air dikeluarkan secara gutasi. Jadi sebab itulah gutasi ni dia berlaku pada waktu malam sebab tak ada cahaya. Berlaku pada waktu awal pagi, pukul 6 pagi, 7 pagi. Tapi once ada cahaya je, stoma terbuka, tak apa. Okey? Okey. Tekanan akar yang berlaku dekat akar tu akan menolak air banyak masuk ke dalam pokok, pergi ke bahagian daun dan pucuk tumbuhan. Jadi dia ambil air terlalu banyak melalui tekanan akar. Okey, jelas Okey, maka berlakulah gutasi ni. Jangan tukar dengan embun. Okey, now kita pergi kepada perbezaan. Sorry, bukan perbezaan perbandingan. Bila cikgu sebut perbandingan, awak kena beri persamaan dan perbezaan. Tolong ingat bila soalan tu nak perbandingan, banding, maka awak kena beri persamaan dan perbezaan. Okay, sekarang kita nak banding antara gutasi dengan transpirasi. Okay, so kita tengok persamaan dulu. Okay, kedua-dua gutasi dan transpirasi, kedua-duanya berlaku di bahagian daun. Okay. Kedua-dua proses melibatkan kehilangan air yang kekal dari tumbuhan. So dua-dua ni memang keluar air. Kedua-dua ni memang keluar air. Okay, cuma beza dia, gutasi berlaku pada waktu malam dan awal pagi. Tetapi transpirasi berlaku pada waktu siang yang panas dan berangin. Bab apa awak ingat tak itu cikgu pernah ajar awak bab sebelum ni. Transpirasi tinggi, banyak apabila semakin tinggi keamatan cahaya. Ingat itu, semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi kadar transpirasi. Maknanya kalau ada cahaya, stoma terbuka luas, air keluar. Okey, yang kedua, semakin tinggi suhu ingat itu, semakin tinggi suhu, semakin tinggi juga kadar transpirasi. Maknanya semakin tinggi suhu ni panas lah. Okey, lagi semakin tinggi pergerakan udara. Semakin tinggi pergerakan udara maknanya ada keadaan berangin, semakin tinggi kadar transpirasi. Kalau awak tak ingat, cikgu nak nanti awak ulang kaji balik. Sekejap cikgu cari. Awak ulang kaji balik muka surat berapa ya? Muka surat 37. Take note kalau ada sticky note ke apa dekat awak tu tanda selalu. Cikgu nak awak study balik muka surat 37.
faktor persekitaran yang mempengaruhi kadar transpirasi. Maknanya transpirasi ni tinggi apabila semakin banyak cahaya, semakin tinggi suhu. Semakin tinggi suhu. Yang ketiga, semakin tinggi pergerakan udara. Maknanya hari berangin, ada angin kuat, maka tinggilah transpirasi. Tetapi kalau kelembapan tinggi, transpirasi rendah. Okey, jelas boleh beza dah tu. Apa beza gutasi, apa beza transpirasi. Yang kedua, gutasi hanya berlaku dalam tumbuhan herba. Bila cikgu sebut tumbuhan herba ni, awak pun ingat, tongkat ali lah, kacik Fatimah. Tak. Gutasi ni berlaku dalam tumbuhan batang dia lembut. Yang batang dia lembut, iaitu tumbuhan herba, rumput, pegaga, batang dia lembut tu. Dia bukan batang berkayu Okey. Manakala transpirasi berlaku dalam semua tumbuhan. Semua tumbuhan. Berlaku transpirasi, rumput ke apa ke, semua berlaku transpirasi. Okey. Gutasi, air terbebas dalam bentuk titisan air. Ni dia dalam bentuk macam ni, titisan air dekat hujung-hujung. Tapi kalau transpirasi, air terbebas dalam bentuk wap air. Kita tak nampak. Ingat tak hari tu cikgu tunjuk gambar katakan contoh awak cari rumput dekat padang, rumput dekat padang, awak ambil botol biskut tu, awak tutup macam tu. Awak buat tu waktu siang hari. So awak tinggal dalam 1 jam, 2 jam, nanti bila awak datang awak akan nampak macam ada wap air dekat botol. Ada nampak wap air dalam botol. So maknanya air terbebas melalui transpirasi dalam bentuk wap air. Okey, gutasi. Air terbebas melalui struktur khas yang terdapat di bahagian urat daun. So nampak tak? Dia keluar-keluar macam ni, dia keluar melalui struktur khas dekat urat daun. Nampak urat daun hujung tu ada titisan air. Urat daun hujung tu ada titisan air. Okey? Manakala kalau transpirasi, air terbebas melalui stoma. Bila stoma terbuka, air pun keluar. Okey, gutasi berlaku apabila tekanan akar tinggi. Tekanan akar ni maksudnya air masuk dalam akar banyak sangat. So tekanan akar. Okey, manakala transpirasi dikawal oleh pembukaan dan penutupan stoma. Apa maksud dia? Bila buka stoma, transpirasi air keluarlah, transpirasi berlaku. Bila tutup stoma, transpirasi tidak berlaku. Okey, gutasi membebaskan air. Dan air itu pula kaya dengan mineral. Awak jangan ingat ada air saja. Rupa-rupanya dalam air ni ada garam mineral. Manakala transpirasi membebaskan molekul air semata-mata. Maknanya yang keluar tu ialah air semata-mata, air je. Tapi yang ni rupa-rupanya yang keluar tu air yang ada garam mineral. Okey, jelas tu perbezaan antara gutasi dan transpirasi. Okey. Now kita nak pergi pula kepada keadaan tumbuhan yang tidak menjalankan transpirasi dan gutasi. Kesan, kita nak tengok kesan kesan terhadap tumbuhan yang tidak menjalankan gutasi dan kesan tumbuhan yang tidak menjalankan transpirasi. So cikgu akan ulang balik apa maksud gutasi. Gutasi ni air hilang, air hilang ke persekitaran. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk titisan air. Dalam air tu ada garam mineral dan dia keluar melalui struktur khas dekat tepi-tepi hujung-hujung daun. Gutasi berlaku pada awal pagi dan malam. Kenapa? Sebab tekanan akar terlalu tinggi menyebabkan pokok mengambil banyak air sedangkan transpirasi rendah. Jadi bila dia nak keluarkan air macam mana? Terpaksalah buat gutasi. Okey, so sekarang kita nak tengok kesan terhadap tumbuhan yang tidak menjalankan gutasi. Okey. Tanpa gutasi, tekanan akar yang efektif tidak dapat dikekalkan. Oleh itu, proses penyerapan air oleh sel rambut akar akan terganggu di dalam persekitaran kelembapan relatif yang tinggi. Maksudnya, akar ambil air.
Tapi kalau tak ada gutasi, air tak boleh nak keluar. So tekanan akar jadi tak efektif lah. Awak faham ke? Tekanan akar maksud dia ni air diambil oleh pokok. Masuk dalam akar secara osmosis. Tapi dan bila dia ambil banyak air, dia tak risau dah pokok. Maksud cikgu akan gunakan perkataan yang mudah untuk awak faham dah. Bila dia ambil air, dia tak risau. Sebab apa? Sebab dia boleh, walaupun transpirasi rendah, dia masih boleh keluar air melalui gutasi. Maksudnya ginilah, awak minum banyak air, tapi awak tak kecing. Tapi awak tak risau sebab kata, tak apa kok, aku tak minum air banyak air pun walaupun aku tak kecing, aku boleh keluarkan air melalui hidung. Contoh, cikgu kata contoh. Nak suruh awak faham. Maknanya awak tak risau. Oh tak apa, walaupun aku tak kencing, aku minum banyak air tapi air keluar melalui hidung. Contoh cikgu kata contoh. Nanti kan awak kata, oh cikgu ajar macam tu pula. Tak, maksud cikgu, kita tak risau lah. Maknanya walaupun kita ambil air pun banyak tapi air tetap keluar. So macam pokok ni pun, dia tak risau. Maksudnya, bukan tak risau, maksudnya pokok tu walaupun tekanan akar tu tinggi, ambil air, walaupun kadar transpirasi rendah, air tak keluar, tetapi ada gutasi. Tetapi sekarang, kalau tak berlaku gutasi, tak ada gutasi, maka tekanan akar, dia tak boleh nak ambil dalam air tu. Sebab nak keluar kot mana? Jadi tanpa gutasi, tekanan akar yang tinggi tadi tidak dapat dikekalkan. Maknanya tidak boleh buat. Jadi bila tak boleh buat, proses penyerapan air oleh sel rambut akar pun terganggulah. Dia nak serap air pun jadi terganggu dah lah. Apabila dalam persekitaran kelembapan relatif yang tinggi. Maksud cikgu macam ni, katakan kelembapan tinggi. Tapi pokok tetap ambil air banyak. Sebab apa? Dia kata, tak apa, kelembapan tinggi pun aku tetap ambil air sebab nanti air berlebihan aku keluarkan melalui gutasi. Itu maksud dia tak risau. Tetapi sekarang, bila kelembapan tinggi di luar, dia jadi, tak usah aku ambil air, nanti aku nak keluar kot mana? Jadi tekanan akar pun tidak dapat berlaku, maka proses nak serap air oleh pokok pun terganggu lah. Awak faham dah? Cikgu dah gunakan orang kata apa? Perkataan yang mudah dah. Cikgu dah cuba dah untuk fahamkan awak. Maksudnya terganggu dah lah. Macam awak macam ni lah. Kalau awak kata, aku ni nanti minum air ni tak boleh nak kecing, nak keluar kot lain pun tak boleh. Awak pun jadi tergugat dah lah. Nak minum air banyak pun awak takut. So sama macam pokok ni. Okay, bila kelembapan tinggi, maka dia tak akan ambil air dah daripada pokok. Daripada akar. Dia tak akan ambil air dah daripada tanah. Maka terganggu dah lah penyerapan dia. Terganggu penyerapan air. Okay. Tanpa gutasi, bahan kumuh tumbuhan tidak dapat disingkirkan. Kan tadi, dalam titisan air tu ada bahan kumuh iaitu garam mineral. Jadi bila tidak berlaku gutasi, dia tak boleh nak keluarkan air berlebihan dan garam mineral tadi. Dia tak dapat nak singkirkan bahan kumuh. Sekiranya gutasi tidak berlaku, bila air tak boleh nak keluar, garam mineral tak boleh keluar, maka tekanan di dalam urat daun akan menjadi tinggi sebab banyak bahan mineral tadi. Banyak air sangat, banyak bahan mineral tadi, maka tekanan urat daun pun jadi tinggi dan menyebabkan urat daun pecah. Daun akhirnya terdedah kepada jangkitan patogen dan akhirnya gugur. Jadilah daun yang berpenyakit. Jelas ke tu? Okey, cikgu stop sekejap. Ada nak tanya tak tentang kesan sekiranya pokok tak boleh nak buat gutasi? Ada nak tanya? Kalau senyap tu rasanya tak ada lah kot. Boleh Okey. So cikgu sambung pula yang kedua. Kesan terhadap tumbuhan sekiranya pokok tu tak boleh nak buat transpirasi. Okey, sebelum cikgu sambung. Okey, cikgu nak ingatkan balik apa maksud transpirasi. So transpirasi ni ialah kehilangan air. Maknanya air keluar dari daun. Nak keluar gimana? Keluar pergi ke persekitaran dalam bentuk wap air secara proses penyejatan.
Air keluar dalam bentuk wap air secara penyejatan. Okay, sekarang kita nak tengok apa kesan kepada pokok kalau dia tak boleh nak keluar air secara penyejatan melalui liang stoma. Okay, so tanpa transpirasi, suhu optimum tumbuhan tidak dapat dikekalkan. Kenaikan suhu dapat menyah aslikan enzim dan mengganggu biokimia seperti fotosintesis dan respirasi. Okey. Ingat lagi dok, transpirasi ni kan air tu keluar daripada daun. Jadi sebelum air nak keluar daripada daun, dia mesti ambil air daripada akar. Daripada akar pergi ke batang, daripada batang pergi ke daun. Daripada daun barulah dia keluar. So bila dia ambil air daripada dalam tanah, air lalu akar pergi ke batang, batang pergi ke daun, sebenarnya transpirasi ni dia memberi kesan penyejukkan. Dia sejuk pokok. Dia memberi kesan penyejukkan sebab apa? Sebab air lalu. Lalu ke mana? Lalu dekat akar, pergi ke batang, pergi ke daun. Tetapi kalau tak ada transpirasi, maka pokok tak sejuk. Pokok tak sejuk. Apa jadi? Suhu optimum tumbuhan tidak dapat dikekalkan. Suhu optimum tu maybe 37 lah, 37. Tak dapat dikekalkan. Berlaku kenaikan suhu. Jadi panas lah, dia tak sejuk. Pokok tak sejuk. So pokok jadi panas. Kenaikan suhu berlaku. Dan awak dah belajar masa tingkatan 4 bila suhu tinggi. Suhu tinggi menyah aslikan enzim dan mengganggu proses fotosintesis dan respirasi. Cikgu buat apa dua-dua proses ni? Sebab dua-dua proses ni ada melibatkan enzim. Jadi tak nak buat lah. Fotosintesis terganggu, respirasi pun terganggu. Okay, yang kedua, tanpa transpirasi, ion mineral seperti ion kalium tidak dapat diangkut dari akar ke daun untuk fotosintesis. Kan bila dia tarik transpirasi, tarikan transpirasi dekat daun, kan dia berlaku dekat akar dulu. Akar tarik air masuk dekat akar, akar pergi ke batang, batang pergi ke daun. So masa dia tarik air tu, berlaku juga kemasukan ion mineral. Tapi kalau tak ada transpirasi, ion mineral seperti ion kalium tidak dapat diangkut. Tak ada lah ion kalium nak pergi ke akar, akar pergi ke batang, batang pergi ke daun. So tak ada. Maka dia tak boleh buat fotosintesis. Okey lagi, tanpa transpirasi, pengangkutan air ke seluruh pokok terganggu lah. Sebab air daripada akar, akar pergi ke batang, batang pergi ke daun. So tak ada air, maka tumbuhan akan jadi layu dan lama kelamaan tumbuhan boleh mati selepas jangka masa yang lama. So cikgu rasa yang ni lagi mudah ke transpirasi. Gutasi tu macam payah sikit lah. Okey, so cikgu terus sambung kepada membina peta minda untuk membanding dan membezakan antara gutasi dengan transpirasi. Okey, yang ni tugasan awak untuk malam ini deh. So tugasan ni untuk malam ni dan boleh hantar esok lah. Maybe awak pun dah penat malam ni, awak boleh hantar esok. Kalau dah siap boleh hantar malam ni. Okey, membina peta minda ni cikgu nak bagi kebebasan. Tak perlu buat apa yang tu, iting, tak perlu. Cikgu tak payah guna iting. Bila disebut peta minda, maknanya bebas lah. Nak buat dalam bentuk apa bebas. Ikut awak. Awak boleh google bentuk-bentuk peta minda yang kreatif. Awak banding dan membezakan gutasi dengan transpirasi. Buat atas kertas kajang and then snap hantar ke cikgu. Boleh ne? Okey, terus kepada praktis formatif. Okey, nyatakan faktor yang terlibat dalam laluan air dan garam mineral dari tanah ke daun. Nyatakan faktor yang terlibat dalam laluan air dan garam mineral dari tanah ke daun. Ini tajuk semalam. So, faktor tu ialah tekanan akar. Ingat cikgu ajar teka. Okey, lepas tu tinggal apa tau? Tingkap, teka tingkap, tarik, tra. Kalau awak jumpa cara yang nak mengingat lagi mudah, tolong beritahu cikgu deh. Okey, iaitu tekanan akar dekat kawasan akar, tindakan kapilari dekat batang, ingat lagi dekat salur batang,
Dia kena ada dua daya ke? Kena ada daya lekat dengan daya lekik. Kalau daya lekat, air dengan dinding salur xilem. Kalau daya lekik, air tu ada huruf I tu, air melekat dengan air. So dia kena ada dua daya ni, barulah berlaku tindakan kapilari dan tarikan transpirasi dekat daun. Okey, jadi kena ada tiga-tiga faktor ni, barulah dia boleh tolak air dan garam mineral dari tanah masuk ke akar, akar pergi ke batang, batang pergi ke daun. Okay, soalan nombor 2. Berikan definisi gutasi dan nyatakan kepentingannya. Okey, so gutasi ni ialah rembesan titisan air. Kalau cikgu jadi awak, cikgu tulis lagi. Rembesan titisan air. Yang mengandungi apa? Dalam air tu ada apa? Ada garam mineral, keluar melalui struktur khas. Dekat mana struktur khas tu? Di bahagian hujung urat daun tanpa melibatkan stoma. Dia memang dekat hujung daun. Dia tidak melibatkan stoma. Akibat apa dia berlaku? Akibat tekanan akar yang tinggi. Maknanya air diambil oleh pokok banyak. Tekanan akar ni maksud dia tarik air masuk dalam akar secara osmosis. Okey. Gutasi, okey, kepentingan gutasi dah. So bila air masuk, gutasi dapat mengekalkan tekanan akar yang efektif. Maknanya akar tetap ambil air, akar ambil air, akar ambil air. So tekanan akar tu efektif. Oleh itu lebih banyak air dan garam mineral dapat diserap oleh akar. Okey, soalan nombor 3. Apakah perbezaan antara gutasi dan dengan transpirasi? So untuk soalan nombor 3 ni, cikgu tak nak jawab macam ni. Cikgu tak usah jawab macam ni. So cikgu nak nanti awak salin je benda ni. Okay, sorry, salin je yang ni. Okay, salin je yang ni. Okay, cikgu tak payah baca lah sebab cikgu dah bincang dah saat ni. Okay, soalan 4. Dalam keadaan panas. Okay, panas ni maksud dia suhu tinggi lah ni. Okay, panas. Bila sebut panas, suhu tinggi. Berangin maksudnya ada pergerakan udara. Okay, ada pergerakan udara. Proses penyerapan air oleh akar dan pengangkutan air di dalam xilem menjadi cepat. Oh, dia nak kait dengan transpirasi ni. Okay. Ya, adakah anda bersetuju dengan pernyataan ini? Okay, so amat setujulah. Kerana apa? Tadi baru kita belajar faktor yang mempengaruhi faktor yang mempengaruhi transpirasi. Maknanya kalau suhu makin tinggi, transpirasi pun tinggi. Pergerakan udara tinggi, maka transpirasi pun tinggi. Jadi setuju kerana penyejatan air secara transpirasi akan meningkat disebabkan suhu tinggi dan keadaan berangin yang tinggi. Maka tarikan transpirasi pun meningkat. Okey, kita sambung sikit lagi. Okey, hari ni kita akan masuk 4.3 dan insya-Allah cikgu akan berhenti di praktis formatif 4.3. Okey, iaitu kita nak masuk translokasi. Awak jangan tukar dengan transpirasi. Transpirasi ni air. Awak nampak tak transpirasi? Sekejap cikgu tulis. Ada I, rasi. So ada berapa I? Ada 2. Maka transpirasi ni ialah kehilangan air dari daun. Air, transpirasi. Ada 2 nah air. So berkaitan dengan air, kehilangan air. Okay, kita nak masuk mana ni? Translokasi. Okay, translokasi ni ialah proses pengangkutan bahan-bahan organik. Bila cikgu sebut bahan-bahan organik, maksudnya hasil fotosintesis. Okay, translokasi ni ialah proses pengangkutan hasil fotosintesis bahan organik. Apa dia? Sukrosa, asid amino, hormon. Bila sebut fotosintesis, di dalam flower, dari mana? Dari daun ke bahagian lain tumbuhan seperti akar dan batang. So nampak tak beza? Transpirasi ni ada I, pengangkutan air. Maknanya kehilangan air dari daun, stoma daun ke persekitaran dalam bentuk uap air. Tapi kalau translokasi, ada so je air kan? So dia tak kait dengan air lah. Jadi translokasi ni ialah nak angkut hasil fotosintesis dari mana? Kalau sebut hasil fotosintesis, mesti dari daun ke seluruh bahagian pokok
Melalui apa? Kalau transpirasi ni awak perasan tak kita belajar pasal xylem je. Tapi kalau translokasi ni kita akan belajar tentang flowworm sebab nak angkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bahagian pokok. Cikgu harap awak jelas lah beza transpirasi dengan translokasi. Okey, kita tengok sekejap eksplorasi bio. Serangga perosak seperti afid. Ni bukan afif. Afif, bukan afiz. Ni afid. Okey. Afid ni serangga perosak. Biasanya menghisap cecair daripada flowworm. Dia ada benda tajam dekat mulut dia ni. Okey, dia ada benda tajam penghisap. Bila dia cocoh, masuk tu. Penghisap dia tu boleh menembusi pokok sampai dia jumpa flowworm. Okey, sampai dia jumpa flowworm batang tumbuhan. Jika kandungan sap daripada flowworm batang tumbuhan dihisap oleh afid itu dianalisis, cecair tersebut didapati mengandungi sukrosa dan asid amino. So maknanya bila dia cocoh masuk dalam flowworm, bila saintis kaji, saintis tengok, oh ada sukrosa dan asid amino. So apa maksud dia tu? Ada hasil fotosintesis. Rupa-rupanya dia ni makan, dia ambil hasil fotosintesis. Sebab dia boleh cocoh masuk dalam flowworm. Okay. Jadi hal ini menunjukkan bahawa translokasi berlaku di dalam flowworm tersebut. Okay. Jadi afid menghisap cecair daripada flowworm. So cerdik dia cocoh masuk dari flowworm, dia dapat sukrosa dan asid amino. So afid ni dia memang memusnahkan pokok. Bila dia hisap, pokok tak dapat nutrien, pokok tak dapat hasil fotosintesis, lama-lama pokok akan mati. Okay, so now kita nak tengok keperluan translokasi. Okay, translokasi membantu tumbuhan untuk mengangkut hasil fotosintesis dari mana? Dari daun ke bahagian lain tumbuhan. Kenapa dia nak sangat hasil fotosintesis? Sebab hasil fotosintesis tu digunakan oleh pokok untuk pertumbuhan, untuk respirasi. Seperti akar, buah, hujung pucuk atau bunga yang berkembang. Awak faham ke macam ni dah? Bila flowworm mengangkut hasil fotosintesis, dalam tu ada gula. Gula tu apa? Sukrosa lah. Gula tu sukrosa lah. Asid amino. Asid amino ni protein. Okay, jadi dia akan hantar sukrosa, gula dan protein asid amino tu, dia akan hantar dekat akar. Jadi akar bila dapat tu, dia akan guna untuk apa? Dia akan gunalah asid amino tu untuk pertumbuhan akar. Akar akan jadi kohor panjang. Kalau asid amino dan protein, asid amino dan sukrosa, asid amino dan sukrosa dihantar dekat buah. Buah akan guna untuk besarkan buah sebab protein-protein ni untuk pertumbuhan. Jadi buah akan jadi besar dan bila ada sukrosa, buah akan jadi manis. Sebab tu awak perasan bila pokok dia buat banyak fotosintesis, dia akan berbunga lebih besar. Warna bunga dia terang. Kalau buah akan jadi manis, buah akan jadi banyak, buah akan jadi besar. Maknanya pokok tu dia cukup fotosintesis dia. Dia buat banyak fotosintesis dia. Okay? Jadi faham tak apa ya pokok ni nak guna sangat hasil fotosintesis tu. Sebab dia nak guna untuk pertumbuhan dah. Pertumbuhan akar jadi kohor panjang, pertumbuhan buah jadi kohor besar, pertumbuhan buah jadi kohor banyak, pertumbuhan bunga jadi makin besar. Tu maksud dia dah. Okay. Selain itu, translokasi juga mengangkut hasil fotosintesis berlebihan. Kalau ada berlebihan lagi hasil fotosintesis, maka dia akan hantar dekat simpanan, dekat bahagian simpanan. Contoh bahagian simpanan rizom, umbisi dan berbawang. Katakan contoh macam bawang ke, daun bawang ke, bila dia tumbuh pucuk, daun bawang awak tanam di tanah tu, bila tumbuh pucuk ni akan buat fotosintesis. Nanti hasil lebih-lebih dia akan hantar dekat bawang awak pun jadi makin besar dan akar jadi kohor panjang. Bawang pun jadi sihat lah. Ataupun dia hantar dekat ubi. Okay, ubi pun jadi kohor besar. Awak pun dapat makan ubi keledek, ubi apa lagi.
Okey, jelas Okey, sekarang kita nak tengok bagaimana hasil fotosintesis tu diangkut melalui flowworm. Okey, so nombor 1, bila pokok buat fotosintesis maka terhasillah apa? Sukrosa. Sukrosa tu glukosa lah kalau tak ingat Sukrosa, glukosa, asid amino. Okey, jadi sukrosa diangkut secara aktif. Bila sebut diangkut secara aktif maknanya pengangkutan aktif. Ingat dah cikgu semalam, cikgu dah ajar flowworm ke? Dia mesti berlaku dalam sel hidup sebab sukrosa diangkut secara pengangkutan aktif menggunakan tenaga. Maka sukrosa diangkut secara aktif masuk dalam tiub tapis. Ni tiub tapis ni semua ni. Okey, tiub tapis. Kalau ni orang panggil plat tapis. Okey. Nombor 2, pengangkutan sukrosa ke dalam tiub tapis melalui sel rakan daripada sel daun akan mengurangkan keupayaan air di dalam tiub tapis. Hal ini menyebabkan air dari xylem meresap masuk ke dalam tiub tapis secara osmosis. Mesti tak faham. Okay, gini. Awak kata mari mana pula xylem? Dia gini kak. Awak ingat tak gambar yang macam ni? Kan cikgu ada ajar awak. Di mana ada mana xylem, mana flowworm. So flowworm out, hidup luar. Ni flowworm. Ni flowworm dah hidup luar. Yang dalam tu xylem in. Boleh ke? Yang ni. Ni xylem duduk dalam. Yang luar ni ialah flowworm. Okay, jadi flowworm ni dia kan angkut sukrosa. Flowworm ni angkut sukrosa. Jadi ni xylem. Ni flowworm. Betul tak? Out ke? Duduk luar. Outer. Duduk luar. Flowworm. Out. Xylem in. Dalam. In. Dalam. Okay. So nampak tak? Ni duduk dalam. Ni duduk luar. Okay, jadi flowworm ni dia mengangkut sukrosa. Sukrosa ni gula lah kak. Gula. Bila gula banyak, maka keupayaan air, kepekatan air keupayaan air dia rendah lah. Boleh? Sebab gula banyak sangat, dia angkut gula. Maka air di dalam flowworm rendah. Sebab tu dia kata pengangkutan sukrosa di dalam tiub tapis flowworm melalui sel rakan daripada sel daun mengurangkan keupayaan air. Maknanya gula banyak, air sikit. So xylem pula awak belajar kemarin, xylem memang angkut air. So air dia banyak. Jadi bila banyak, cikgu ajar dah osmosis ni air banyak pergi ke sikit. Maka hal ini menyebabkan air dari xylem yang banyak meresap masuk ke dalam tiub tapis flowworm secara osmosis. Jadi air banyak dalam xylem akan meresap masuk ke dalam flowworm secara osmosis. Sebab apa? Cikgu kata osmosis, air banyak, pergi ke air sikit. Okey, nombor 3. Peresapan air ini meningkatkan tekanan hidrostatik dalam tiub tapis. Jadi bila air masuk, tekan, air masuk, apa jadi? Wujudlah tekanan hidrostatik tinggi dalam flowworm. Jadi tinggi dia lah sebab air duduk masuk dalam flowworm ni. Okay. Peningkatan tekanan hidrostatik menyebabkan kandungan flowworm dapat ditolak sepanjang tiub tapis sehingga ke organ tumbuhan yang lain. Jadi bila air duk masuk dan ni air tu duk tolak. Kandungan flowworm bergerak sepanjang flowworm dan hantar ke bunga, hantar ke arka, hantar ke umbisi dan sebagainya. Okey. Nombor 5. Kandungan flowworm sukrosa akan diangkut daripada tiub tapis ke dalam bahagian seperti batang, akar, pucuk, buah dan umbisi. So cikgu kata tadi kan, bila air masuk, air pun tolak sukrosa hantar ke mana? Ke akar, ke batang, ke bunga, ke buah. Ingatlah, secara pengangkutan aktif sebab flowworm ni mesti berlaku dalam sel hidup. Dia mesti kena sel hidup sebab dia nak guna tenaga ATP.
Keupayaan air yang tinggi dalam phloem mengakibatkan resapan air kembali ke dalam xylem secara osmosis. Jadi bila banyak sangat air sini, air dalam xylem pula rendah. So nanti bila dah siap semua, dia dah tolak dah sukrosa G, dah tolak dah semua sukrosa, maka air dalam phloem tinggi. So air dalam phloem tinggi sini, air tinggi sini, maka air akan masuk pula dalam xylem secara osmosis. Bila dia dah tolak semua sukrosa pergi. Okey, so nombor 7, transpirasi menarik air di sepanjang salur xylem melawan arah tarikan graviti. So maknanya dia kena naik balik ke atas. So melawan arah tarikan graviti. Okey, jelas Okey, kita pergi kepada eksperimen Okey, untuk eksperimen ni pun awak kena buat. Kena buat lagu mana cikgu? Kena buat di rumah awak lah. Okey, dengar molek. Cikgu kena terangkan benda ni. Sebab ni ialah eksperimen. So awak kena buat laporan ni. Kena buat laporan ni ialah first eksperimen awak di rumah sendiri. Masing-masing kena buat. Okey, kita tengok. Kita nak tengok peranan tisu phloem dalam pengangkutan bahan organik. Apakah peranan tisu phloem dalam pengangkutan bahan organik? So ini ialah pernyataan masalah. Apakah peranan tisu phloem dalam pengangkutan bahan organik? Bila sebut pernyataan masalah, wajib ada tanda soal. Okey. Tujuan kita buat eksperimen ini nak mengkaji peranan tisu phloem dalam pengangkutan bahan organik. Okey, hipotesis kita ni ialah andaian kita. Kita tak buat lagi eksperimen. Kita cuba mengandaikan sebab tadi kita dah belajar tentang translokasi. So kita pun mikir, aku ni nak kaji peranan tisu phloem untuk mengangkut bahan organik dalam pokok. So, hipotesis kita ialah andaian kita. Kita tak buat lagi dah eksperimen kita baru nak andai baru. Bahagian atas gelang kulit yang dibuang daripada batang pokok akan membengkak dan bahagian bawah mengecut selepas beberapa minggu. Okey, pemboleh ubah manipulasi. Apa benda yang awak nak buat ialah awak akan buang bahagian gelang kulit. Okey, pemboleh ubah manipulasi ialah awak akan tengok bahagian gelang kulit yang dibuang. Jangan risau, cikgu akan terangkan eksperimen ni. Okey. Pemboleh ubah bergerak balas. Benda yang awak nak tengok hasil daripada eksperimen ini ialah keadaan bahagian atas dan bawah gelang kulit batang tumbuhan selepas gelang kulit pada batang dibuang. Pemboleh ubah malar ialah awak pilih apa-apa sahaja pokok. Kalau ada pokok bunga raya, tulis pokok bunga raya. Kalau awak guna pokok apa? Carilah pokok asalkan cikgu nak batang dia berkayu. Cikgu nak batang dia berkayu. Okey, bahan dia pokok bunga raya. Jeli petroleum ni ialah Vaseline. Vaseline. Hak orang pakai di mulut, di kaki tu. Okey, radas dia pembaris dan pisau. Okey, cikgu akan terangkan cara nak buat Nombor 1, esok awak keluarlah ke laman rumah awak. Awak cari pokok berkayu yang sehat, ranting dia sehat. Dengar yang dahan dan ranting dia sehat. Tu syarat dia, dahan dan ranting yang sehat. Okey. Jangan besar sangat. Cikgu tak say pokoknya, pokok durian tu besar sangat. Cikgu nak macam pokok bunga raya, pokok bunga kertas dia ada duri ke? Tak say lah. Cari pokok yang biasa-biasa. Okey. Apa yang awak nak buat ialah potong dan buangkan sebahagian kulit kayu daripada dahan pokok bunga raya berbentuk gelang. Macam ni. Awak ukur 5 cm. Okey, ukur 5 cm guna pembaris. So awak kena tambahlah sini. Ni nampak radas dia pembaris. Okey, awak akan ukur 5 cm. Awak buang kulit dia. Biar tinggal benda putih ni je. Faham ke? Awak buang tu biar tinggal batang putih dalai je. So maknanya awak dah buang siapa? Out. Awak dah buang phloem. Awak hanya tinggal xylem je. Okey. Kemudian sapukan jeli. Cikgu tukar sapukan Vaseline pada bahagian yang digelang.
Awak sapu belakang ni dengan Vaseline. Sebab apa Sebab kita tak nak dia terdedah kepada bakteria dan patogen. Okey, nombor 3, siram pokok tersebut macam biasa setiap hari dan cikgu nak awak biarkan selama 3 minggu. Awak tinggal je. Awak cuma kena siram dia setiap hari dan tinggalkan selama 3 minggu. So cikgu kira-kira dah lah awak nak masuk kelas dengan cikgu nanti buka sekolah. Okey. Catatkan pemerhatian anda ke dalam jadual keputusan di bawah. Okey, jadi cikgu nak awak ambil gambar masa awak ni. Awak dah buang kulit tu, awak ambil gambar. Lepas 3 minggu, awak akan ambil gambar selepas apa terjadi. Okey, jadi apa ni? Macam ni lah rupa dia, awak buang macam ni. Nampak? Awak ukur 5 cm, awak gelangkan dengan pisau, buang. Awak tinggal macam ni, sapu dekat sini. Sapu dekat sini Vaseline. Lepas tu tinggal 3 minggu. Okey, jadi awak kena ambil gambar sebelum dan selepas nanti awak print. Okey, jadi hipotesis dia ialah selepas 3 minggu awak akan dapati alik atas ni bekok. Dia akan jadi bengkak. Dia tak ada lah bengkok super bekok orang kena tumbuk tu. Awak akan nampak dia macam bekok. Dia bayu ni jangan terlalu kata apa jumuk sangat. Bekok besar. Dia tak semestinya begitu. Dia kena perhati molek. Okay, dia nampak macam besar. Dan bahagian bawah ni kita nampak dia kecil. Dia kecut. Okay, selepas 3 minggu awak akan dapat benda ni. Okay. Dan awak pun salin jadual ni, nanti awak letakkan keputusan dan letakkan gambar. Okay, kita pergi kepada perbincangan. Apakah tujuan menggelang batang pokok? Bapa awak kena gelang sebab awak nak buang flower. Jadi itu awak nak mengelakkan pengangkutan hasil fotosintesis seperti sukrosa dari dahan ke bahagian akar. Awak buang situ sebab awak nak buang flower. Bila buang flower, dia tak boleh nak angkut hasil fotosintesis nak turun ke akar. Dia tak boleh nak turun dah lah hasil fotosintesis sebab awak dah buang flower. Apa tujuan awak menyapu Vaseline ataupun jeli petroleum pada bahagian terdedah? Untuk mengelakkan penyejatan air dan mengelakkan pokok daripada jangkitan kulat dan patogen. Apakah struktur yang telah dibuang ketika dahan tersebut digelang? Awak buang ke apa? Out. Awak tinggal phloem je. Awak dah buang phloem, awak tinggal xylem saja. Ramalkan keadaan yang akan berlaku kepada batang pokok bunga raya. Ikutlah pokok bunga apa-apa selepas 6 bulan. Dia guna nebulae. Okey, nebulae. Tapi kita buat 3 minggu. So, awak akan dapati bahagian atas gelang, atas tu akan jadi bengkak disebabkan laluan translokasi phloem disekat. Cikgu saya tak faham. Maksudnya gini, sepatutnya dia bawa turun hasil fotosintesis. Turun pergi ke akar. Tapi sekarang awak dah buang dah phloem. Jadi yang tinggal hanya xylem. Jadi bila sampai dekat sini, dia pun tengok, tak ada phloem. Dia berkumpul. Esok pula dia buat fotosintesis, dia bawa turun, tak ada phloem, dia berkumpul lagi. Tak ada. So lama-lama jadi bengkak. Sebab tak ada phloem, awak dah buang dah phloem. Okey? Kerana bahagian phloem telah dibuang. Bahagian bawah gelang mengecut. Sebab apa dia kecut cikgu? Sebab dia tak dapat nutrisi melalui phloem. Okey, soalan cikgu. Ada soalan soal cikgu ni. Soalan cikgu cikgu nak tanyalah. Ashley Nawani lah sebab awak baru masuk 2 hari ni ke. Agak-agak awak lah. Pokok tu layu ke tak? Pokok layu atau tidak? Ashley Nawani. Cepat-cepat kita nak habis kelas dah ni. Layu kot. Layu kot. Okey, kita tanya lagi. Najma, pokok layu ke tak? Layu cikgu. Layu juga. Okey, kita tanya lagi. Kelas Syifa. Nak tanya siapa ni? Kita tanya Anis Kristina. Layu ke tak? Tak layu cikgu. Why tak layu? Sebab dia dapat air.
Yes, betul. Dia tak layu Kak. Sebab apa? Yang awak buang flowerworm. Awak buang flowerworm. Yang awak tak buang, awak tak kosek ialah xylem. So bila tak buang xylem, xylem kan mengangkut air. Maka awak tak ganggu pun pengangkutan air. Air tu still boleh diangkut. Awak tak buang xylem ni, awak tak buang ni xylem ni. Xylem tetap ada ni xylem ni. Ni xylem. Yang awak buang ialah flower. So pokok tak akan layu. Jadi kalau awak buat eksperimen ni, mak awak tanya, "Awak kenapa tu?" "Mbah ni mampu dah pokok ma." "Tak mampu." Jelah ke ma Kata, "Ma, cikgu kata dah, pokok ni tak akan layu sebab adik buai, adik dia, kak buai flower saja. Xylem tak buai ma." Sebab tu dia suruh dalam eksperimen ni siram setiap hari sebab pengangkutan air tetap berlaku deh. So esok boleh buat. Nanti kalau rasa macam was-was, betul ke dok aku buat ni, hantar gambar cikgu deh. Okay, so kita pergi kepada praktis formatif. Nyatakan definisi translokasi. So translokasi ialah proses pengangkutan bahan-bahan organik hasil fotosintesis seperti apa? Sukrosa, asid amino, hormon di dalam flowerworm dari mana? Dari daun ke bahagian lain tumbuhan. Okay, nombor 2, apakah peranan translokasi? Translokasi ni membantu tumbuhan untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke bahagian lain tumbuhan. Sebab apa dia nak hasil fotosintesis? Sebab pokok nak guna untuk pertumbuhan dan respirasi. Kat mana? Dekat akar, dekat buah, dekat hujung pucuk, dekat bunga supaya dapat berkembang. Selain itu, translokasi juga mengangkut hasil fotosintesis berlebihan ke mana? Ke rizom, ke umbisi, ke berbawang. Okay, soalan 3. Bagaimanakah translokasi berlaku dari daun tumbuhan ke akar? Nombor 3 ni awak kena ambil muka surat tadi. Cikgu tak terana deh. Muka surat 87. Awak cerita. Muka surat 87, 1 sampai 7. Cikgu tak cerita lah ni. Sebab kita dah bincang dah tadi. Okay, soalan 4. Bandingkan kepekatan sukrosa di dalam sel daun dengan tiup tapis. Apakah kesan perbezaan tersebut? Kepekatan sukrosa di dalam sel daun lebih tinggi berbanding dalam tiup tapis. Sebab apa? Sebab daun buat fotosintesis. Jadi sukrosa pun banyak. Okay. Banyak dekat daun, sukrosa rendah dekat tiup tapis. Okay. Tekanan hidrostatik di dalam tiup tapis meningkat. Sebab apa cikgu tekanan hidrostatik dia gini Kak. Bila sukrosa ni tinggi sini, air rendah. Dah gula banyak. Jadi dalam tiup tapis kita tadi kan ada air masuk. So sukrosa dia rendah. Sukrosa rendah tetapi air dia begitu, memang gitu. Bila gula sikit air banyak. Maka bila air banyak dekat tiup tapis, maka tekanan hidrostatik di dalam tiup tapis meningkat sebab air duk tolok. Menyebabkan kandungan flowerworm sukrosa bergerak ke tiup tapis secara aktif. Cikgu buat apa gitu cikgu? Sebab bila sukrosa rendah sikit, tiup tapis tinggi sukrosa, awak belajar ke pengangkutan aktif dari rendah ke tinggi. Awak bengok dah tu. Kalau osmosis tinggi ke rendah. Sebab dia bawah pengangkutan pasif. Tapi kalau pengangkutan aktif, rendah ke tinggi. Melawan kecerunan kepekatan. Ni bab apa bab 3, tingkatan 4. So kalau tak ingat, awak baca balik pengangkutan aktif dari rendah ke tinggi. Sebab apa dia rendah ke tinggi? Rendah sebab rendah ke tinggi sebab yang dikata tiup tapis ni, pengangkutan sukrosa bergerak ke tiup tapis secara aktif. Maknanya sukrosa rendah ke tinggi. Okey, soalan 5. Bagaimanakah translokasi mempengaruhi hasil tuaian pokok? Proses translokasi yang cekap dari daun ke organ simpanan seperti buah, dia hantar banyak sukrosa ke buah, maka buah akan jadi manis dan lebih besar. Meningkatkan saiz dan jadi lebih manis. Sama ada buah atau umbisi. So cikgu berhenti di sini. Malam esok kita akan masuk bab 4.4 dan kita habis. So kalau kita habis gak malam Khamis tu, maybe awak free, awak boleh buat latihan. So ada nak tanya apa-apa sebelum cikgu berakhir?
Cikgu. Cikgu. Untuk Suara kecil dulu. Ha, cikgu. jangan duk bala. Ya, ya. Eksperimen tu ke? Kalau tak ada Vaseline kan no? Tak ada Vaseline deh. Tak ada Vaseline. Kita kan nak kurangkan penyejatan air dia keluarkan minyak lah. Boleh minyak sapu minyak. masak. Minyak masak ataupun minyak zaitun ke minyak baby oil boleh. Baby oil. Okay. Dah. Okey lagi? Cikgu, eksperimen tu kan? Okay, flower tu dia mengangkut sukorsa tu kan? Lepas tu, bila dia tersekat, jadi akar tu dia jadi kapal-kapal kau? Bila dia tak dapat sukorsa tu. Dia gini Kak. Dia tak efek akar tu sebab apa? Sebab yang awak nak buat tu dekat satu batang, satu dahan je. Sedangkan pokok tu berdahan-dahan. Dia banyak dahan kan? Dia ada banyak dahan. Kita nak dahan je. Kawasan satu dahan je. Jadi dahan lain masih lagi boleh hantar sukrosa ke akar. Dahan kan? Dahan tu je tak boleh nak hantar. Dahan lain semua boleh hantar sukrosa. Dahan yang awak buat eksperimen tu je yang tak boleh hantar. So dia tak efek lah akar. Contoh kalau kita buat kat batas pokok. Awak jangan buat kat batas pokok awak. Batas pokok tu besar dah. Cik kata tadi ranting deh. Ranting. Jangan batas besar tu jangan Kak. Nanti dia tak boleh nak turun semua ke akar. Awak cari dahan-dahan. Nanti cikgu tunjuk gambar. Jangan risau. Nanti cikgu cari gambar yang pelajar-pelajar kita dah buat. Okey lagi? Cikgu, kiranya kerak tu batu letak minyak ataupun Vaseline dia tinggal lah. Lepas 3 minggu lagi dah gitu. Yes, 3 minggu lagi tengok result. Tapi jangan lupa siram setiap hari. Berarti setiap minggu? Boleh juga. Kalau rasa rajin kan, pergilah tengok. Minggu 1 tengok, minggu 2 tengok. Tapi tengok je lah, tak payahlah lapor cikgu lah. Okay, Okey cikgu. Jangan pilih pokok yang besar dan berduri lah. Payuh kau nak buat. Okey, lagi? Lagi? Tak ada dah jelas Okey, so kalau tak ada, kita jumpa malam esok untuk 4.4 dan insya-Allah kita habislah untuk bab 4 Okey. Dan jangan lupa buat laporan eksperimen sebab yang ni first eksperimen awak buat ke? Okey, so kita jumpa malam esok. Assalamualaikum. Terima kasih.